Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat sambung lagi insya-Allah perbincangan tentang surah Jin, surah Al-Jin yang telah kita mulakan semalam. Surah yang amat menarik untuk kita teliti, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memecahkan bentuk perbincangan ni di celah-celah perbincangan tentang kaum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menolak mesej yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, mesej wahyu, iaitu Al-Quran, mesej Al-Quran ni kepada kaumnya. Maka Allah SWT mengetengahkan kisah yang tidak kita tak jangka dia akan diketengahkan dalam bentuk macam tu, kan, jin, kan, yang membawa banyak perkara yang nak disampaikan kepada melalui pengkisahan tentang cerita jin, kan. Dan semalam kita sebut bahawa surah Al-Jin ni dia menarik perhatian atau membawa perbincangan kepada fokus kepada satu bahagian, kan, banding dengan surah kembarnya, itu surah yang telah kita bincang sebelum ni, surah Nuh. Surah Nuh menekankan tentang perbicaraannya tentang pemuka-pemuka golongan al-malak, kita tahu, kan. Dan surah Jin ni menunjukkan bahagian yang berbeza pula, kan. Dia fokus kepada kumpulan yang bukan al-malak dari kalangan jin ni. Malah komen tu datang daripada lapisan biasa masyarakat yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, kan, dan kesilapan mereka mengiktiraf kesilapan mereka kerana telah terpengaruh dengan satu yang silap, kan, yang mereka pelajari daripada pemimpin mereka ni, kan. Jadi alhamdulillah, semalam kita telah berhenti pada ayat yang 6, kan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang, kan, akhirnya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kan, fazaduhum rahaqa. Malah, kan, ada satu bentuk kerjasama, kan, di antara orang dengan golongan-golongan dari kalangan manusia yang sesat bersama dengan golongan jin yang sesat, kan. Kerjasama ni malah menjadikan semua mereka makin bertambah sesat lagi, kan. Kerjasama ni adalah kerjasama untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ini adalah yang disebut oleh jin, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya melalui wahyu, ni, kan. Ini bukan dialog direct di antara jin dengan Rasulullah, tapi kisah ni disampaikan melalui wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW, kan. Sebab poinnya adalah Rasulullah SAW ni dia tidak dipertanggungjawabkan, maknanya
untuk memastikan yang jin ni terima seruan ni kan. Tanggungjawab skop dia lah ke manusia kan. Cuma Allah SWT menjelaskan jin ni mendapat pengajaran kan, mendapat agama, mendapat din ataupun Islam ni melalui wahyu yang diturunkan, kepada melalui Rasulullah SAW ni kan. Itu Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita sambung pagi ni kan. Allah SWT seterusnya membawa kembali isu yang dijelaskan dalam surah ni, isu utama ni. Dia katakan wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya kan, mereka mengira seperti kamu juga, orang musyrik Mekah ni kan, jin ni menyangka mula-mula kan, dulu mereka ni menyangka bahawa seperti mana orang-orang musyrik Mekah ni yang berhadapan dengan Rasulullah SAW ni juga mengira bahawa Allah SWT tidak akan membangkitkan kembali sesiapa pun di hari kiamat nanti kan. Ini isu yang telah disentuh berulang-ulang dalam surah-surah yang telah kita lalui setakat ni, dalam poin ni kan. Jadi sama juga jin ni kan, juga mengira bahawa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun di hari kiamat ni kan. So isu yang sama kan, isu menafikan akan adanya hari pembalasan dan manusia akan dibangkitkan, dipertanggungjawabkan, diperhitungkan apa saja amalan dia di atas muka bumi ni di hari akhirat nanti kan. Jadi isu seterusnya yang dijelaskan oleh kumpulan jin yang soleh ni ialah tentang sangkaan mereka sebelum ni, bahawa tidak ada hari pembalasan seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT ni kan. Kumpulan jin ni menjelaskan kepada sebahagian kaum mereka bahawa kesalahfahaman ni juga terjadi kepada kumpulan manusia kan. Jadi sebab itulah salah satu isi besar daripada Al-Quran ni memastikan bahawa akidah kepada hari pembalasan ni kan, benar-benar akan tertanam kukuh dalam jiwa manusia kan. Sebab seperti mana jin ni sebelum ni, kerana jin ni kan, mengikut jin ni, mereka ni telah pun mengikuti perkembangan Islam ni yang turun kepada umat-umat yang terdahulu dengan rasul yang terdahulu kan. Mereka telah mengikuti sebelum ni kan. Tapi apa yang telah mereka pegang ialah kefahaman yang salah kan. Sebab mereka juga menyangka sebelum ni bahawa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun di hari kiamat nanti kan. Sebab itu ini adalah kan, dalam Al-Quran ni sebenarnya maklumat tentang hari kiamat ni banyak sekali kan, lebih banyak lagi daripada yang telah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu kan. Jadi kemungkinan jin ni dia mendengar daripada manusia-manusia yang terdahulu kan, tentang Islam ni kan. Malah sebelum ni hubungan jin ni kan, dia agak loose kan dengan dalam disebut kan, dalam kita akan baca selepas ni. Jin ni sebelum ni mereka selalu duk curi-curi rahsia-rahsia daripada langit kan. Maknanya dalam sebab kitab yang terdahulu dia tidak dijaga kan, dan tidak dijaga seperti mana penjagaan terhadap Al-Quran ni kan. Sebab Allah SWT kata nahnu nazzalna al-Quran wa innahu lahafizun kan. Allah SWT kata kami turunkan Quran ni dan juga kamilah yang menjaga Al-Quran ni kan. Menjaga dia bukan sahaja menjaga di atas muka bumi ni daripada penyelewengan manusia, tapi juga menjaga dia daripada sumber dia diturunkan daripada Allah Mahfuz tu kan. Dan sepanjang perjalanan tu Allah SWT jaga dia juga kan. Maknanya menghalang semua bentuk
perkara yang boleh merosakkan dia di sepanjang perjalanan dia turun ke muka bumi ni melalui Jibril alaihissalam kan. Ini disebut dalam ayat lain dalam Quran kan. Sebab tu dah ditekankan bahawa kan Jibril alaihissalam menjaga adalah utusan yang terjaga kan, yang dipercayai kan, yang membawa turun kan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni sampailah kepada Rasulullah SAW, kemudian dijaga pula di muka bumi ni daripada mana-mana kerosakan kan, sehingga hari kiamat kan. Jadi ini adalah sangkaan jin ni sebelum ni, kerana mereka tersilap kan dalam urusan ni, dalam urusan hari pembalasan juga kan. Jadi satu perkara yang mereka belajar daripada turunnya wahyu Al-Quran ni, yang mereka baru dengar ni, ialah tentang adanya hari pembalasan. Dan ini adalah ancaman baru yang dibawa oleh melalui Rasulullah SAW ni kepada kaum dia kan. Jadi jin ni kata seperti mana kaum dia yang sekarang ni duk tolak ni, kami dulu pun macam tu juga kan, tapi sekarang ni kami telah tahu kan bahawa hari pembalasan ni adalah satu perkara yang pasti akan datang kan. Jadi apa yang jin ni ceritakan kan, mereka kata wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba kan? Dan sesungguhnya kami telah cuba untuk mengetahui rahsia langit kan? Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api kan? Maknanya sekarang ni mereka kata Al-Quran yang turun ni adalah wahyu yang sekarang ni rupanya kan dijaga dengan lebih ketat lagi. Sebelum ni mereka duk curi-curi kan, dan mereka dapat mencuri berita-berita gaib ni dan disampaikan kepada ahli nujum kan, dan juga apa untuk dukun-dukun untuk bomoh ke apa di kalangan manusia ni kan, yang digunakan untuk menyesatkan manusia pula kan. Tapi setelah turunnya Quran ni kan, selepas turunnya Quran ni, mereka tak dapat lagi nak mencuri-curi mendengar perkhabaran langit kan, daripada perkhabaran masa depan yang mereka curi nak diceritakan kepada bomoh-bomoh dan sebagainya kan, untuk menyesatkan manusia ni kan. Kerana dan mereka menyedari ni selepas mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran ni dan menyedari bahawa Al-Quran telah diturunkan kan. Maknanya sebelum ni mereka selalu duk pergi cek kan, curi-curi nak berita-berita ni. Disebut juga dalam surah Al-Mulk contohnya kan, Allah kata Allah lemparkan mereka dengan bintang-bintang api ni kan. Setiap kali mereka cuba mencuri berita ni kan. Tapi mereka pun heran kan, kenapa tiba-tiba semua ni tertutup rapat, tak ada ruang langsung dah nak curi kan. Rupa-rupanya selepas mereka dengar Al-Quran ni, barulah mereka sedar bahawa semua ni berlaku selepas turunnya Al-Quran Karim kan. Jadi Al-Quran Karim ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala serta keturunkan dengan penuh penjagaan yang amat sempurna kan. Jadi dia kata kan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami jin dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri mendengar berita-beritanya kan. Dia dapat curi-curi ambil maklumat-maklumat yang gaib ni kan, buat turun ke bumi kan. Tapi sekarang siapa yang mencuba untuk mencuri mendengar seperti itu, pasti akan dipanah dengan panah-panah api yang mengintai untuk membakar dia kan. Jadi ini yang disebut oleh jin ni, dia bagi tahu kan. Jadi tentang kedudukan Al-Quran ni, dia berbeza daripada semua maklumat-maklumat yang lain kan. Ini menjadi satu hujah yang penting dan besar kepada kaum Rasulullah SAW, Rasul ni, bahawa Al-Quran ni dia bukan satu perkara yang rosak ataupun tidak adakan oleh Rasulullah SAW. Sebab pengalaman jin ni lepas turunnya Al-Quran ni,
mereka dah tak dapat dah buat seperti mana yang dulu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga Al-Quran ni benar-benar, kan, dan turun dia juga kepada manusia dalam keadaan yang sejahtera. Maknanya apa yang dibawa oleh Rasul SAW ni adalah perkara yang benar belaka, kan, tentang hari pembalasan, kan, maklumat-maklumat tentang hari pembalasan yang disebut, kan, adalah perkara yang benar, kan. Ini yang nak diceritakan daripada ayat 7 ni, kan. Pertama mereka kata dulu kami sangka, kan, hari pembalasan ni tak ada, kan, tak benar, kan, seperti mana yang disangka oleh orang musyrik Mekah ni juga, kan. Tapi kami tahu bahawa dia adalah benar kerana selepas turunnya Al-Quranul Karim ni, Al-Quranul Karim ni, kan, menjadi buktinya adalah kami dah tak dapat dah nak curi seperti dulu, sebab sekarang ni Allah SWT jaga. Maknanya Al-Quran ni adalah benar-benar daripada Allah SWT, kan. Jadi dia berbeza dengan ramalan-ramalan tukang telik ke yang dituduh oleh orang Quraisy ni, kan, ataupun daripada ahli sihir, para penyair dan sebagainya, kan. Sebab yang tu semua mereka dapat bezakan. Jin pun boleh bezakan, kan. Umumnya mereka mendapat maklumat gaib daripada jin-jin yang kemudiannya mereka gunakan untuk menipu manusia ni, kan. Tapi Al-Quran ni berbeza, sebab bila turun Quran ni habis dah, kan. Mereka tak dapat lagi menembusi sistem pertahanan langit Allah SWT selepas Al-Quran ini diturunkan. Ini diketengahkan sebab nak menghujahkan bahawa sebenarnya ancaman Rasul SAW ni, berita tentang hari pembalasan sebenarnya adalah perkara yang benar belaka, kan, daripada Allah SWT, kan. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada, kan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada, kan. Dan sesungguhnya kami jin, kan, la nadri, tidak mengetahui adanya penjagaan itu, kan. Apakah keburukan yang dikehendaki oleh orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya, kan. Jadi mereka kata kami tak tahu sebenarnya sebelum ni bila turunnya Quran ni mula turun, kan, kami tak tahu, kan, adanya security yang amat ketat tu untuk apa sebenarnya, kan. Adakah dia untuk kesejahteraan, untuk keselamatan orang-orang di bumi ni, ataupun untuk dia adakah sama ada untuk kebaikan mereka ataupun untuk keburukan mereka, kan. Maknanya jin yang soleh ni bagi tahu, kan, dulu kami tak tahu pun, kan, apa sebenarnya sebab jadi macam tu, kan. Adakah dia ada kesan kepada penduduk bumi ni ataupun tidak, kan. Dan sebab perubahan yang besar yang berlaku dalam yang dijelaskan ayat dengan penurunan Quran ni, kan. Jadi kemudian mereka kata, namun mereka yakin ini adalah satu perkara yang amat penting yang akan memberi kesan kepada apa yang akan berlaku pada penduduk bumi ni, kan. Mereka tak pasti apakah kesan tu, tapi mereka tahu bahawa ini adalah satu benda yang besar, kan. Jadi benda yang besar dan benda yang baik akan berlaku kepada penduduk bumi ni, kan. Kenapa diceritakan benda ni? Allah SWT bawa cerita ni kepada dalam wahyu, ya, kan? Sebab dia menjadi hujah, kan, hujah tentang benarnya Al-Quran Karim ni turun daripada Allah SWT, kan. Jadi jin ni pun mengiktiraf, sedangkan sebelum ni semua maklumat-maklumat yang pelik-pelik ni semua, kan, yang ajaib, yang gaib apa semua ni datang daripada jin. Tapi sekarang ni jin sendiri mengakui bahawa memang Al-Quran ni datang daripada Allah SWT. Allah telah jaga dia sungguh-sungguh, kan. Jadi isi dia, apa yang diceritakan oleh Muhammad SAW kepada kamu ni adalah isi yang benar belaka, kan. Termasuklah tentang hari pembalasan ni, kan. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada, kan. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iq qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin, kan, ada yang soleh dan ada pula sebaliknya, kan. Dan kami menempuh jalan yang berbeza-beza,
Jadi jin ni nak ceritakan bahawa kan, dulu kan, sebelum Al-Quran ni sama saja kan, di mata mereka antara yang soleh dengan yang tak soleh ni. Tapi selepas mendengarkan Al-Quran ni barulah mereka jelas nilai dia kan, penilaian mereka menjadi jelas kan, bahawa kan, yang menentukan kan, soleh dengan tak soleh ni adalah berdasarkan penilaian Al-Quran kan, iman dan kufur kan, bukan lagi penilaian apa yang lain-lain, kaum, kabilah dan sebagainya kan. Jadi kaum jin ni yang soleh ni sekarang menjelaskan kami berbeza daripada mereka lah, kami dah putuskan diri daripada mereka, daripada kaum yang jin kami yang tak faham ni kan, yang masih berdegil dengan apa yang mereka pegang dulu kan. Jadi sebenarnya ini adalah satu perkara yang penting yang disampaikan kepada kaum kan, kaum Rasul ni kan, kepada Quraisy kan, terutamanya kan. Kami ni dulu kami tak faham kan, bagi kami sama saja kan, sebab kefahaman kami macam tu. Tapi setelah datangnya Al-Quran ni, kami putuskan diri daripada mereka dan kami telah melalui jalan yang benar kan. Ini adalah tuntutan sebenarnya yang juga kan, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni menuntut supaya kan, ada pemisahan di antara Islam dan kufur kan. Dulu mungkin mereka sangka duduk sama-sama dalam satu masyarakat Quraisy ni kan, dulu duduk dan tidak ada satu pemisahan kan, tamayuz ataupun perbezaan di antara Islam dengan yang tak Islam, yang beriman dengan yang tak, yang menerima wahyu Allah SWT dengan benar dan juga yang menolaknya kan. Tak ada perbezaan, masing-masing duduk dalam satu masyarakat kan, sama kan. Tapi Al-Quran ni datang sebenarnya dia membezakan di antara manusia kan. Dia memisahkan di antara manusia berdasarkan nilai yang diturunkan melalui Al-Quran kan. Ini satu perkara yang juga kita dapat belajar daripada apa yang diceritakan oleh jin ni kan. Sebab itu orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul ni, dia berbeza di dunia dan sampailah ke akhirat kan. Di dunia ni dia berbeza dari segi syakhsiah dia berbeza dari segi nilai hidup dia, dan dia berbeza dari segi perhubungan dia kan. Sebab itu kita nak macam mana kita nak mendefinisikan hubungan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ni kan. Dia tidak ada hubungan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang Allah ceritakan tentang kan, tidak ada hubungan kasih sayang dan juga hubungan wala kan. Tapi hubungan kita dengan mereka ni adalah kasih sayang dalam arti kata kasih sayang meletakkan kepercayaan penuh kepada mereka ni kan. Sebab hubungan kita dengan mereka ni adalah hubungan dakwah kan. Kita mengajak mereka kepada untuk kembali balik kepada cara agama yang sebenar manusia ni kan, Islam kan. Itu adalah hubungan kita dengan mereka kan. Dan kita memandang mereka dengan rasa tanggungjawab dan rasa kasihan kan, untuk menjelaskan kepada mereka hakikat yang benar ni. Ini yang dibawa oleh, yang dijelaskan melalui kisah Rasul ni kan. Tapi dari segi struktur masyarakat, datangnya Al-Quran ni kan, telah memisahkan kan, hubungan hati kan, di antara hubungan hati dalam bentuk akidah ni di antara manusia yang beriman dengan manusia yang tak mau beriman kan. Cuma hubungan yang biasanya hidup di kalangan manusia macam hubungan saudara, hubungan anak beranak dan sebagainya, tetap adalah kan. Itu adalah hubungan yang memang akan berjalan di antara manusia, dia tak boleh diputuskan. Tapi hubungan dari segi akidah ni sekarang telah terpisah kan. Dan inilah yang berlaku juga dalam sirah kan, kita baca surah Munafiqun kan. Allah kata humul ladzina la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu kan. Kemudian Allah kata juga kan,
yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Maka ni kata nanti bila datang ke Madinah ni, orang yang mulia ni akan keluarkan balik orang yang hina kan. Ini yang disebut oleh munafik kan. Kemudian anak dia sendiri kata, kalau bapa aku balik daripada Madinah, Mekah, masuk ke Madinah ni balik, nanti aku yang pertama yang akan keluarkan dia kan, keluarkan dia daripada Madinah ni kan, bagi tahu aku kan. Maknanya sebab nilai ni telah terbina dalam kehidupan generasi mukmin yang menerima Al-Quran ni kan. Dan ini juga yang diceritakan oleh jin ni kan. Sekarang ni walaupun dulu mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin kita ikut mereka, tapi apabila datangnya nilai Al-Quran yang baru ni, jin ni kata, kami sekarang ni kan menempuh jalan yang berbeza dah. Kunna tara'iqa qidada kan. Kami yang soleh ni kata kami ikut jalan kami, yang tak soleh ni akan ikut jalan mereka kan. Tidak ada lagi hubungan akidah, tidak ada hubungan persaudaraan kan di antara kami dengan mereka, persaudaraan dalam erti kata mempercayai dan juga hidup sebagai satu komuniti seperti mana dulu kan. Jadi ini satu perkara yang nak kena faham kan. Bukan mana Islam menolak, sebab ni nak kena jelaskan. Sekejap lagi kita kata Islam ni mewujudkan orang yang menolak orang bukan Islam ke tak kan. Ada hubungan-hubungan muamalat dan hubungan dakwah, tapi dia bukan hubungan wala kan, hubungan penyerahan hati dan juga kepercayaan penuh, kasih sayang. Itu tidak kecuali kepada hanya orang-orang yang beriman saja kan. Sebab dalam surah Taubah pun kita baca kan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum kan, ayat sebelum tu kan, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil kan, aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu ilallah kan, jangan kamu ambil bapa-bapa kamu kan, ataupun saudara-saudara kamu sebagai wali kamu kan, tempat kamu bergantung, tempat kamu menyerahkan segala kepercayaan kamu kan. Ini istahabbu kan, yang kamu utamakan lebih daripada Allah dan Rasul ni kan. Dan orang beriman kepada Allah SWT ni, ini adalah sikap yang akan muncul selepas datangnya Al-Quran ni kan. Sebab itu apa yang nak disampaikan ini adalah supaya orang-orang kaum Rasul ni menentukan sikap mereka kan? Menentukan sikap dan jelas dengan kefahaman bahawa mereka perlu untuk menentukan, berani mengambil keputusan ni untuk menerima Islam dengan penuh faham dan sedar kan, bukan ikut-ikut saja pemuka-pemuka di depan kan. Wa anna dhananna an lan nu'jizallah fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Dan sebenarnya kami jin ni telah menduga bahawa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri daripadanya di langit kan. Jadi ini adalah juga kan amaran buat kaum mereka yang masih lagi degil, bahawa mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada ancaman azab Allah SWT ni kan. Jadi yang telah memisahkan diri ni, yang soleh ni kata kan, kami faham kan, anna dhananna kan, an lan nu'jizallah, kami tidak akan dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah SWT fil ard, di atas muka bumi ni, tidak juga di langit kan, ataupun di mana-mana saja. Sebab jin ni dia lebih mudah bergerak kan, di langit dan sebagainya kan. Nak lari ke mana lagi tak boleh lah kan, di bumi pun tak boleh, di langit pun tak boleh kan. Sebab itu kami kembali kepada Allah SWT dan menentukan sikap kami dengan betul kan. Jadi sikap ni menentukan sama ada dia nak jadi pendukung, pengikut kan Allah SWT kan, agama Allah SWT ni, ataupun yang menentang kan. Itu adalah keputusan yang nak kena diambil oleh semua orang kan, termasuklah jin kan. Jin cerita, itulah pengalaman dia kan. Jadi dia cerita ni supaya manusia juga memahami keadaan ni kan. Manusia nak kena buat sikap, menentukan sikap, fikir, memahami dan menentukan sikap dia. Sama ada dia nak ikut
jalan hidup yang mereka mendustakan, mendustakan mesej Rasul ni, wahyu Allah SWT ni, ataupun nak ikut mereka yang mengikuti Allah SWT. Ini adalah kelab baru, kelab Muslim ni kan. Jadi ini berbeza. Sebab Allah kata kan, dalam surah, kita baca surah Al-Qalam, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Adakah sama orang yang Muslim ni dengan orang yang berdosa? Tak sama kan. Malakum kaifa tahkumun. Apa kamu ni kan? Macam mana kamu menetapkan nilai kamu tu kan? Kaifa tahkumun, macam mana kamu menetapkan hukum nilai kamu tu? Itu adalah penilaian yang tak betul kan. Bukan Allah tak bagi ikut begitu saja, Allah suruh kita fikir dan faham dan buat keputusan kan. Jadi ini adalah perkara yang besar lah kan, yang walaupun diceritakan melalui cerita jin ni, tapi dia adalah perkara yang serius kan. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Sebab mengambil keputusan yang macam tu, dia ada kesan dia kan. Dan sebenarnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, dia kata kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan dia, tidak perlu dia takut kan, bakhsan, pengurangan, wala rahqa, ataupun dia tidak diberi keadilan yang sebenarnya kan. Dia jangan takut. Maknanya jin ni dia ambil keputusan dengan penuh faham dan sedar kan. Dia tidak fikir masalah takut akan hilang apa yang ada dalam kehidupan dunia dia ni kan. Inilah yang menjadi sebab juga kenapa manusia kan, kaum Rasulullah SAW ni tak mahu mengambil keputusan yang sebegini kan, keputusan untuk menjadi mereka yang beriman kepada wahyu Allah SWT bersama Rasulullah kan. Dia tak nak ambil keputusan nak masuk ke kumpulan ni kerana takut kehilangan kan, apa yang ada di dunia ni, dan juga takut mereka akan teraniaya ke dizalimi kan, sebab kaum yang lain akan pulau mereka kan dan sebagainya kan. Jadi jin ni kata kan, siapa yang beriman kepada Tuhan fala yakhafu bakhsan wala rahaqa kan, dia tak perlu takut kepada kehilangan, kerugian kan, wala rahaqa, dan tidak juga kepada ketidakadilan akan ditimpakan ke atas mereka ni kan. Ini adalah perkara yang amat menarik sekali kan. Sebab cerita ni datang daripada mulut jin kan, dia bukan datang daripada manusia kan. Allah SWT menyampaikan daripada jin kan. Tapi sebenarnya dia adalah perkara yang sama. Sebab jin ni kata kami seperti manusia juga. Kata dia sentiasa refer kepada manusia ni kan. Setelah menerima ajaran Islam ni, mereka menerima sepenuhnya dan menolak alasan-alasan nafsu dan kepentingan lain kan. Jadi jangan takut, dia kata kan. Jin ni kata jangan takut kan. Kalau kamu terima Islam, kamu terima wahyu Allah SWT, ancaman walaupun ni apa yang dibawa oleh Rasul ni, pasti kamu akan dapat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT ni. Jangan takut kehilangan ni kan. Ini yang dia nak sebut kan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang daripada kebenaran. Minal muslimun kan, wa anna minnal muslimun, di antara kami ada yang muslim kan, yang menyerah kepada Allah SWT, wa minnal qasitun, dan ada yang sesat daripada kebenaran kan. Faman aslama, siapa yang menyerah kepada Allah SWT, aslama kan, faulaika taharrau rasyada, maka dia telah taharrau ni mencari dan menjumpai kan, jalan yang mendapat petunjuk, rasyada kan, yang terbimbing kan. Jadi jin ni kata jangan takut dengan kehilangan apa-apa kan, kerugian dunia ni, sebab siapa saja yang menyimpang daripada kebenaran, dia pasti sesat kan. Siapa yang pilih Islam, maka dia adalah telah memilih jalan yang lurus. Siapa yang pilih dan menentukan jalan hidup dia, menukar jalan hidup dia, sistem nilai dia, akidah dia, kepercayaan dia, keyakinan dia terhadap hari akhirat kan, maka dia telah memilih jalan yang pasti akan selamat kan. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, dan siapa yang menyimpang daripada kebenaran tadi, maka mereka pasti akan menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam kan.
Ini yang ajar ni manusia ni adalah jin kan, yang cerita. Tapi Allah SWT sebut kepada Rasul sebagai wahyu kan. Jadi jin ni setelah mereka mengambil keputusan ni, mereka pun minta daripada Allah SWT kan, mengharapkan balasan baik daripada Allah SWT. Mereka tidak sama dengan kaum mereka yang menolak kebenaran ni. Jadi mereka menggembirakan diri mereka dengan janji Allah SWT kan? Dan juga mengambil ingat tentang azab yang pedih yang dijanjikan kepada mereka yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul ni kan. Tadi kan disebut tentang masalah-masalah hari pembalasan ni kan. Wa allau istaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, Islam ni, nescaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup daripada langit ni kan. Rezeki yang tidak akan putus-putus kan. Maknanya jin ni kata jangan takut akan kehilangan macam-macam kepentingan dunia ni kan, di pandangan, di hadapan manusia kan, di hadapan kaum dia yang lain. Kalau jin ni di hadapan jin lah kan. Sebab pasti Allah SWT kan jamin kan. Ni datang, perbicaraan ni datang daripada Allah SWT. Tadi jin yang cakap kan. Tapi yang kata wa allau istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa, ni Allah yang kata kan. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, nescaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup kan. Ini adalah intervention daripada Allah SWT kan. So nak tahu siapa yang cakap apa tu penting kan, kita tengok ini ada kaedah dia kan dalam tafsir ni kan. Okey, jadi putuskan kan, jin kata putuskan hubungan dengan semua bentuk ilah-ilah, sembahan-sembahan lain daripada Allah SWT ni kan, ataupun pergantungan kepada apa yang ada di dunia ni, di bumi. Sebab Allah SWT sudah cukup untuk menjadi tempat bergantung kita kan. Jadi jin ni bagi tahu kan, jangan takut untuk memilih kan, meninggalkan kebatilan ni kan, dan juga kefahaman yang tak betul ni yang telah kamu pegang sekian lama dulu. Bila datang Rasul ni, datang Al-Quran ni, Al-Quran, sebab Al-Quran ni datang dengan ajakan, jemputan kan, maka terimalah jemputan ni kan. Jin dia kata kan, sebab kami juga telah melalui benda ni kan. Kami pisahkan diri kami daripada saudara kami yang tak betul ni dulu, saudara. Sekarang ni kami telah pisahkan diri dan kami masuk ke dalam kumpulan orang yang beriman dan percaya kepada Allah SWT dan Rasul, apa yang disampaikan melalui Rasul ni kan. Walaupun Rasul ni pada manusia, tapi mereka yang dengar ni telah menerima dan mengikut kan. So dia kata mereka tetap berjalan lurus di atas jalan tu, ala tariqah ni, nak melas tu, tariqah tu ialah jalan apa? Jalan tauhid kan, jalan yang memisahkan diri daripada semua sembahan-sembahan lain daripada Allah dan meletak pergantungan kepada Allah SWT sahaja kan. Pastilah Allah akan bagi ma'an ghadaqa, air yang mencurah-curah, yang melambangkan rezeki yang cukup kepada kamu kan. Linaftinahum fihi wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada. Dengan cara itulah kami hendak menguji mereka, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat kan. Ini jadi daripada ayat 16 tadi, Allah SWT yang berfirman pula kan. Tadi cerita daripada jin kan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain daripada Allah SWT kan. Jadi ni penekanan kepada tauhid ni kan, daripada ayat 16 tadi, supaya balik kepada Allah SWT kan. Jadi kan, masjid Allah ni dilambangkan sebagai rumah-rumah Allah SWT kan. Jadi tempat-tempat peribadatan ni termasuklah Mekah kan, Baitullahil Haram tu, tempat mereka duk buat berhala-berhala semua kan. Allah kata sesungguhnya masjid-masjid Allah ni adalah untuk Allah sahaja kan. Penekanan tauhid yang disebut dalam ayat ni kan, daripada ayat 16 tadi kan. Masjid Allah adalah untuk disebut nama Allah saja, bukan untuk mensyirikkan Allah SWT. Sedangkan sekarang ni yang jadi
masjid Allah ni, Baitullahil Haram tu lah khususnya kan, jadi tempat mereka mensyirikkan Allah SWT kan. Sebab kefahaman lama mereka kan, mereka sangka itu betul kan, dah jadi aktiviti mereka. Seperti mana jin ni kata, dulu kami sangka macam tu, tapi sekarang ni benda ni sudah benda yang salah, dah jelaskan. Bila datang Al-Quran ni, Al-Quran menjelaskan perkara yang betul kan. Sebab itu semua aktiviti syirik di sekeliling Baitullah ni kan, mesti dihentikan kan. Jadi jika Allah mengazab mereka, tidak ada lagi sembahan-sembahan mereka yang banyak di sekeliling Baitullah itu yang dapat menyelamatkan mereka kan. Sebab itu Allah kata kan, mana-mana sahaja rumah Allah SWT ni kena balik dibersihkan kan, sebagai rumah Allah SWT dan tidak ada lagi syirik dalam tu kan. Sebab syirik ni dia dah masuk ke bentuk yang mereka sangka bersih kan, tak dapat nak beza dah kan. Sehingga masjid Allah SWT tu pun telah menjadi perkara yang syirik, dan syirik itu sinonim dengan masjid Allah SWT tu kan, Baitullah tu. Itu yang terjadi pada Quraisy. Jadi Allah kata kan, rumah-rumah Allah ni dan juga semua perkara yang kamu sangka betul dulu, sebenarnya selepas datang Al-Quran ni semua ni perlu dibetulkan balik kan. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya kan, maka jin-jin tu kan, berdesakan mengerumuni dia kan. Jadi apa dia, sepatutnya dalam Baitullah ni nama Allah sahaja yang diseru, tapi sebaliknya bila sahaja kan, Abdullah ni hamba Allah ni, Rasulullah SAW dalam bangun dalam solat dan menyeru Allah sahaja, maka musuh-musuhnya berdesak-desak mengerumuni. Dan kita baca dalam surah sebelum ni kan, mereka datang mengerumuni Rasulullah dari semua sudut untuk mengganggu dan memalukan dia kan. Ini yang menjelaskan tentang konsep tauhid telah menjadi begitu asing, sehingga dalam rumah Allah yang sepatutnya disucikan nama Allah juga disuruh nama-nama sembah yang lain kan. Itu kemuncak dia kan. Kalaulah masjid Allah ni pernah jadi tempat mereka mensyirikkan Allah SWT, sehingga bila hamba Allah SWT, Rasulullah SAW mewakili ni kan, menunjukkan perkara yang sebenarnya, nak bersihkan rumah Allah ni daripada syirik ni, bila dia berdiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang benar dalam tu, mereka datang dan kata apa yang kami buat dulu benar kan, apa yang kamu buat ni tak betul, kamu telah merosakkan. Ni sebaliknya kan. Sepatutnya yang benarnya adalah tidak boleh ada syirik di dalam rumah Allah ni, tapi bagi mereka apa yang mereka buat dalam rumah Allah tu yang betul, dan apa yang nak dibuat oleh nak diajar oleh Rasulullah SAW ni untuk membersihkan daripada syirik tu, itu yang salah kan. Betul, mereka datang mengerumuni dia kan. InsyaAllah rasanya kita berhenti dulu, malam saya kita habiskan rancangan ni kan, yang amat menarik ni kan, tentang kisah surah jin. InsyaAllah kita berhenti dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.